ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Syukur Alhamdulillah, malam ini kita masih lagi berpeluang bersua dan bersia kembali dengan kisah seram yang dikirimkan oleh pengirim yang selanjutnya di dalam Kisah Seram Alam Jin. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para subscribers yang sangat setia sentiasa hadir menonton bersama-sama mengimarahkan penceritaan malam seram bagi setiap minggu. Antaranya yang saya biasa lihat, Faizal Latif, Abang Anip, Abang Mat Jaliho, Abang Sadam Antini, Nur Muhammad, Abang Salim, Rastugus, Abang Miji, Puan Rohani Kentul, lah, Abang Syakiran, Ceki Channel, Catwoman, Abang Muhammad Amin, Kakashi Sensei macam Naruto pula, Kakashi Sensei, Puan Jia Eng, Levi Ackerman, Irfan Rudin, Jack Cengko, Puan Hasnizana Hashim. Saya lupalah, tak pernah ingat, banyak sangat. Saya minta maaf banyak-banyak. Minta maaf banyak kalau saya tak sebut nama tu. Tak boleh nak ingat semua. Mana yang ingat tu saya spontan je. Terima kasih banyak-banyak sebab selalu hadir sama-sama dengan kita semua. Baik, kisah malam ini berkaitan gangguan seram yang berlaku di sepanjang Lebuh Raya Plus yang melibatkan laluan di antara utara dan juga selatan. Sejauh manakah keseramannya? Mari kita dengarkan kisah daripada pengirim yang pertama. Ada dua cerita malam ni, ada dua pengirim malam ni. Jom kita dengarkan kisah daripada pengirim yang pertama dulu. Kisah ini berlaku pada tahun 2007. Seorang suami selaku seorang ayah yang bekerja dan ditugaskan bertempat di Putrajaya. Namun begitu, pengalaman gangguan ini bukannya berlaku di tempat tinggal beliau ataupun bukannya berlaku di ruangan pejabat tempat kerjanya, tetapi kejadian yang dimaksudkan adalah ketika mengguna pakai laluan Lebuh Raya Plus Utara Selatan. Saya dedahkan di sini kisah pengalaman yang dikirimkan oleh saudara Rudi. Dalam tahun 2007, masa tu hari Sabtu, Rudi, isteri dan anak-anaknya pulang balik ke kampung, rumah orang tuanya yang terletak di Batu Gajah Perak. Al-maklumlah, bila dapat pulang balik ke kampung ni, setiap detik masa akan dihargai sebaik mungkin. Berhibur, bersembang, makan-makan, membawang, gunakan masa yang terluang melepaskan rindu sebab cuti ni tak lama. Besoknya dah kena pulang semula balik ke Putrajaya. Jadi dipendekkan cerita, sehari sudah berlalu. Maka hari Ahad tu Rudi dan keluarga bertolak semula balik ke Putrajaya. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Laluan permulaan Lebuh Raya Plus yang diambil oleh Rudi adalah di laluan masuk Plaza Tol Gopeng Ipoh Perak. Sepanjang perjalanan di Lebuh Raya Plus ini tiada apa pun yang berlaku. Isteri dan anak-anak pun masing-masing dah beransur tidur, membiarkan Rudi seorang-seorang menahan mata sedang memandu kesorangan. Bermula di Lebuh Raya Gopeng, kemudian melewati Tapah, lepas tu melewati Bido, melewati Sungkai, melepasi Slim River. Kemudian beberapa minit lagi sebelum hampir sampai ke perhentian sebelah Berang, bermulalah gangguan yang dimasukkan oleh Rudi. Masa tu baru saja melewati laluan keluar Plaza Tol Slim River. Sedang Rudi khusyuk memandu kereta, tiba-tiba dia terdengar ada satu bunyi yang agak pelik daripada atas bumbung keretanya. Pada awalnya bunyi itu tak berapa jelas, tapi disebabkan perasaan ini ingin ambil tahu, jadi Rudi ni pun bukalah sedikit cermin tu, tingkap tu, nak memastikan bunyi apa yang didengarnya tadi. Bila dia buka tingkap tu sedikit terbuka, cukup jelas. Bunyi yang didengarnya sekarang ini adalah bunyi kain yang sedang ditiup, dilibas angin. Rudi tak sedap hati, mana datangnya bunyi kain tu. Takkanlah Rudi sekarang ni kena keluarkan kepala, kena tengok ada apa atas bumbung keretanya. Takkan macam tu pula. Rudi tak puas hati, cuba tekan minyak, menaikkan kelajuan keretanya dengan harapan supaya kain tu tidak lagi tersangkut dekat atas bumbung keretanya. Tetapi
Bila dia bawa kereta semakin laju, semakin kuat bunyi kain itu melibas-libas, seolah-olah tidak menunjukkan sebarang tanda untuk kain itu terbang pergi. Dan pada waktu itulah Rudy beranggapan ini confirm, ini sudah pasti ada Pontianak tengah bertinggi dekat atas kereta aku ni. Hai, tak lain tak bukan, confirm ini mesti kain Pontianak ni. Dia tengok isteri dan anak-anaknya tengah lena tidur. Tak sampai hati nak gerakkan isterinya. Iyalah kan, dia kan suami dan seorang ayah. Apa-apa pun dia kena bertanggungjawab, kena selesaikan masalah ini seorang-seorang. Jangan melibatkan isteri dan anak-anaknya. Khawatir dan bimbang. Kalau tak dihalau dengan cepat-cepat, boleh mengundang masalah yang lain buat keluarganya nanti. Buatnya diikut sampai ke Putrajaya, tak ke mampus. Dalam perasaan yang bercampur baur dengan perasaan emosi gelisah, berpeluh, ketakutan, imajinasi yang bukan-bukan. Iyalah, manalah tahu kan, buatnya Pontianak tu jump scare, tunjukkan mukanya dekat depan cermin kereta, boleh terbabas mereka sekeluarga nanti. Jadi Rudy dikuatkan semangat dia. Bacalah surah Al-Fatihah, surah 3 Qul. Berulang-ulang Rudy dibaca dengan harapan, ya Allah, ya Tuanku, padamu jualah tempatku memohon doa, memohon bantuan, ya Allah, perlindungan daripada gangguan jin setan semua ni, ya Allah. Tak henti-henti, tak putus-putus Rudy ni membaca, sehinggalah sedar tak sedar perhentian sebelah berang sudah ada di hadapan Rudy. Rudy masuk ke petiang berang, berhenti parking betul-betul berhadapan dengan tandas. Dekat situ tak silap saya lah ada kedai mini truck, tak silap saya. Di situlah dia mengambil nafas lega. Syukur, Alhamdulillah, ya Allah. Orang-orang kat situ pun agak ramai juga. Jadi dah tentu-tentu benda yang dekat atas bumbung dia tadi tu dah terbang melayang, pergi berjauhan daripada keruman-keruman manusia ni. Masa ini isteri Rudy, anak-anak Rudy pun dah terjaga daripada tidur. Masing-masing pergi ke tandas melepaskan hajat kecil. Begitu juga dengan Rudy, dah terkucil ketakutan, pergi tandas buang air kecil dulu. Setelah itu, sepanjang meneruskan perjalanan, Alhamdulillah, tiada lagi sebarang gangguan yang lain. Memang benar-benar kain itu tidak lagi mengganggu Rudy sekeluarga. Dan juga moga-moga tidaklah si kain Pontianak tu berterusan cuma mengganggu, menenggik pula pada kereta lain yang akan jadi mangsa yang seterusnya di laluan Lebuh Raya Plus Slim River ke Berang. Itulah kisah pengalaman yang dikongsikan oleh saudara Rudy. Walaupun pendek kisahnya, tapi bagi saya, kalaulah ianya berlaku kepada kita semua, saya cukup yakin mesti tergugat juga iman kita kan. Maunya tak ada kain atas bumbung kereta, tak lain tak bukan, ini mesti kain Pontianak ni. Anggap kita ni Grab car kan, senang-senang je nak tumpang free, banyak cantik. Sekarang kita ikuti pula gangguan yang lebih menyeramkan, gangguan yang lebih angker, pengalaman yang dilalui oleh pengirim yang kedua. Ini bagi saya seram, cukup seram. Dengarkan. Penama bagi pengirim bagi kisah kedua ini memiliki nama panggilan di kampungnya sebagai Wak Usop. Wak Usop tidak nyatakan pengalamannya yang dilalui ini berlaku pada tahun berapa, di lebuh raya mana. Tapi yang pastinya, kata Wak Usop, laluan yang diambil oleh beliau pada waktu pagi buta itu adalah di sepanjang laluan Lebuh Raya Plus Utara Selatan. Masih lagi Lebuh Raya Plus Utara Selatan. Malam tu Wak Usop ni menerima panggilan kecemasan, perlu hadir ke suatu lokasi di Johor Bahru pada seawal jam 10 pagi. Jadi mahu tak mahu, larat tak larat, nak tak nak, Wak kena juga bertolak malam tu daripada kampungnya seawal jam 11 malam sebab kena sampai 10 pagi besok. Urusannya hanya melibatkan Wak seorang sahaja. Jadi dia tak perlulah nak bawa satu keluarganya sebab kesian. Nanti penat, banyak menghabiskan waktu dalam kereta je. Biarlah Wak seorang-seorang yang pergi. Habis urusan di Johor, bolehlah dia cepat-cepat pulang ke Perak semula. Kalaulah dia bawa family karang, susah. Kena berjalan-jalan lah, kena banyak meninggal lah. Kan payah. Pada awal pemanduan daripada Plaza Tol Taiping, selepas memandu selama setengah jam macam tu, Wak berhenti sebentar dekat RNR Sungai Perak. Isi minyak kereta, beli air, hisap rokok daun. Lepas tu sambung semula perjalanan. Wak ni bukannya suka bawa laju sangat, dia ni suka bawa slow, suka bawa pelan je. Sambil bawa kereta, sambil melayan lagu sentimental 90-an. Kemudian kalau memandu dalam jarak yang jauh pula, dalam kereta mesti wajib ada rokok gudang garam. Sebabnya apa? Sebab
Bila buka tingkap kereta nanti, angin daripada luar tingkap tu tak adalah bagi botol rokok tu cepat habis. Sebab gudang garam ni dia lambat sikit habis, kasar sikit rokoknya. Biasalah tu, normal lah bagi mereka yang berjiwa perokok tegar ni. Setelah melepasi beberapa plaza tol, sedar tak sedar jam sudah menunjukkan hampir pukul 2.30 pagi. 2.30 pagi ya. Wak ni macam biasalah, mata tak mengantuk. Bawa kereta layan lagu 90-an. Aircon kereta tutup sebab tengah buka tingkap, tengah hisap rokok. Tiba-tiba kedengaran ada suara seperti sedang menutur kata perkataan. Woi. Pada awalnya Wak Osok ni tak sedar tau suara woi tu, dengan bunyi radionya, dengan bunyi angin tingkapnya. Akan tetapi bila semakin lama, semakin berulang gangguan suara woi tu, Wak mula perasan dia jadi terpinga-pinga sekejap. Apa ni? Setahu aku lagu ni tak ada pun lirik woi. Wak matikan radionya. Lepas tu Wak tutup tingkap kereta. Lama juga Wak tunggu. Tunggu. Tak juga suara woi tu kedengaran lagi. Mungkin Wak rasa mainan perasaan dia je kot. Wak abaikan, teruskan pemanduan macam biasa. Pasang radio semula, walhal dia tak sedar. Itulah tanda-tanda gangguan sedang atau gangguan sudah bermula. Kebetulan di depan Wak ni ada perhentian sebelah. Korang jangan marah aku pula. Jangan marah saya ya. Wak sendiri yang tak tulis nama perhentian tu di mana. Wak rahsiakan. Katanya dia takut jadi bahan bualan mulut orang nanti. Jadi Wak ni rahsiakan lokasi dan juga nama perhentian tu di mana. Kan baru-baru ni kecoh pasal lebuh raya LPT 2. Tak silap saya RNR perasing, tak silap saya. Disebabkan viral cerita hantu tu, habis peniaga terjejas periuk nasinya. Jadi tak naklah jadi macam tu. Tak nak jadi asbab. Ya, maafkan saya ya. Memang Wak yang rahsiakan, bukan saya. Jom kita sambung semula. Wak pun masuk ke petihan rehat tu. Wak parking kereta. Kata Wak dalam jam 2.30 pagi tu tak banyak kereta pun dekat parking. Boleh dibilang dengan jari 2 atau 3 kereta je yang ada dekat parking. Tidur kot agak-agaknya. Wak keluar kereta nak menuju ke tandas dengan niat nak beli air panas dekat mesin RM RM2. Baru je keluar kereta, kedua mata Wak terus terpukul dengan satu sosok macam manusia agak jauh daripada kereta Wak ni. Kenapa Wak kata macam manusia? Sebab jam 2.30 pagi, mana ada orang berdiri dekat tangga tangki air besar tu? Ya Allah, logilah sikit. Kalau dekat bawah pokok parking kereta ke, dekat tepi tandas ke, dekat bawah tiang lampu ke, bolehlah kita kata orang. Ini dekat tangki air plus yang besar tu. Wak lihat ada kain putih berambut agak panjang tengah berdiri dekat kaki tangga tangki tu. Memang idak lah. Wak menyumpah-nyumpah dalam hati dia. Kenapalah aku boleh ternampak jin setan tu dalam waktu yang macam ni? Aduh. Sebab Wak tahu kalau tak berakhir dengan cepat, mesti akan ada masalah kejap lagi nanti ni. Mesti punya ada masalah kejap lagi. Wak terus pergi tandas beli air panas dekat mesin air RM2 tu. Mata dan pandangan Wak ni cuba mengabaikan penampakan setan pontianak kain putih tu. Tangki air besar tu bukan jauh pun daripada tempat parking kereta Wak ni. Andai katalah kalau Wak ni menjeling sikit, memang boleh nampak punya. Tapi dia abaikan. Jangan tengok. Takut diikutnya pula nanti. Wak masuk kereta, start enjin, masuk gear, tekan Mia cepat-cepat. Udahlah, jangan fikir sangat. Kebetulan memang benda tu tengah melepak agak-agaknya dekat tangki air tadi. Itu yang tak sengaja Wak ternampak tadi kot. Tetapi korang semua yang menonton, setelah beberapa minit kemudian, ketika Wak sedang memandu, macam biasalah rutinnya dengar lagu, buka tingkap, isap rokok gudang garam. Tanpa disangka-sangka, apabila pandangan Wak beralih arah kepada cermin sisi sebelah kiri kereta dia, Wak terpandang ada satu objek. Bila Wak amatikan betul-betul keberadaan objek tu, nah, rupa-rupanya astagfirullahalazim, kelihatan ada sehelai kain putih berterbangan mengikuti kereta Wak daripada bahagian belakang sisi kiri kereta Wak ni. Benar jangkaan Wak tadi. Kalau tak berakhir dengan cepat,
mesti akan ada masalah sebentar lagi. Nah, tengok, kan dah timbul masalah. Keadaan kain yang berterbangan tu, kata Wak, hanya nampak kain putih saja. Tak ada nampak muka, tak ada nampak kepala ke rambut ke, semua tu tak ada. Semua tu tak ada. Hanya nampak kain putih melayang-layang je. Ini realiti. Bukan reka-reka, memang nampak kain je. Kepala ke rambut ke tak nampak. Semua tu tak nampak. Jadi sekarang ni korang semua, persoalannya, apakah yang berlaku kepada Wak? Adakah Wak semakin memecukkan kereta dia? Adakah Wak memandu sambil kegelisahan, ketakutan kerana diikuti kain putih tu? Adakah Wak terbabas? Adakah Wak pengsan? Adakah Wak buat-buat tak tahu, buat-buat tak nampak? Korang rasa apa? Mesti korang ingat jawapan dia, Wak buat-buat tak tahu kan, buat-buat tak nampak kan? Salah. Yang berlaku selanjutnya adalah Wak akhirnya terbabas. Betul, Wak terbabas. Tapi jangan salah faham. Bukan terbabas teruk je, idak. Wak hanya terbabas sikit je dekat bahu tepi jalan. Disebabkan kerana Wak terburu-buru mengikutkan perasaan marahnya. Wak ni nak berhenti cepat-cepat, break emergency dengan niat, dengan tujuan. Nak pergi sergah, nak marah jin setan kain putih pontianak yang ikut dari belakang tadi tu. Hui. Wak ni lain macam ni. Cepat-cepat emergency brake, sampaikan terlanggar sedikit bumper kereta dekat besi tepi jalan tu. Buka pintu kereta, terus Wak ni berlari ke arah kain putih belakang keretanya. Tapi Wak kata, bukan melulu membabi buta, bukan. Kenalah juga baca surah Al-Quran, barulah jin setan tu takut. Yang menjadi masalahnya sekarang ni, bila Wak berlari ke belakang, kain tu boleh pula terbang melayang masuk menghilang ke dalam hutan tepi lebuh raya. Terbang menghilang. Tadi nampak gaya dia macam berani sangat, gayanya macam nak mengusik sangat. Bila kita dah berhenti, bila kita memecut ke arah dia, hilang pula dia. Ni apa cerita? Samsin tai kucing. Agak lama jugalah Wak ni berdiri tepi highway, menunggukan dengan setianya kehadiran jin setan tu kembali ke arah dia. Idak juga, tak adanya datang balik. Tengah gelap pagi buta pula tu, sampaikan kereta atau lori yang lalu sebelah Wak ni semuanya highway lampu besar ke arah Wak. Jadi Wak tak ada pilihan lain, terpaksa beredar juga dari situ. Keselamatan kena diambil kira juga. Bahaya kalau berhenti lama-lama dekat tepi highway ni. Ikutkan hati ni memang marah, nak tunggu lagi. Kalau berani, mailah sini. Tadi berani sangat ikut dia daripada belakang. Dah turun, dah berhenti, dah tunggu, berlari pula dia kan. Tapi kena sayang nyawa juga. Nyawa lagi penting. Takut kena sapu daripada belakang dengan kereta lori di belakang kan. Dalam pemanduan yang seterusnya, Wak ni pun ada juga pandang kat sisi kiri, sisi kanan, cermin pandang belakang. Tak ada pula benda tu ikut. Menanti dengan setia juga, nak ikut-ikutlah, marilah ikut. Tapi tak ada, tak ikut pun. Mungkin serik kot agak-agaknya. Alhamdulillah, atas izin Allah SWT, sepanjang perjalanan pemanduan Wak ni ke Johor, selamat dan berjalan dengan lancar. Walaupun lewat sejam, jadi pukul 10, tapi Wak sampai pukul 11. Ini semua gara-gara gangguan jin pontianak pondan tu. Wak berpesan pada kita semua yang menonton, sebagaimanapun kita ni takut dengan jin setan ni, cuba untuk tidak takut dengan gangguannya. Memanglah kadang-kadang tu muka dan penampakan tu buat kita terkejut, tapi jangan takut. Terkejut tu boleh, itu spontan, tak apa. Terkejut tu boleh, tapi jangan takut. Beranikan diri. Yang paling utama, kena doa dalam hati banyak-banyak. Sebut nama Allah banyak-banyak dalam hati. Allah. Berulang kali dalam hati disebut nama Allah. InsyaAllah kita nanti akan sendirinya berani menghadapi usikan jin setan tu. InsyaAllah, percayalah kata Wak. Itulah pengalaman Wak Usop. Gangguan di lebuh raya yang tidak dinyatakan di lebuh raya mana. Jadi wajarlah kalau kita katakan lebuh raya yang tidak bernama ini sebagai lebuh raya perhentian misteri.
Terima kasih kepada tuan punya badan yang mengirimkan kisah mereka kepada kita, yakni saudara Rudi dan juga Wak Usop, sebagai hiburan seram untuk kita malam ini, yang mana serba sedikit memberi impak manfaat kepada kita semua untuk jadikan pengajaran dan rujukan menghadapi getir-getir keseraman di Lebuh Raya Plus Malaysia. Macam biasa, minta tolong jasa baik korang semua yang menonton untuk tekan button subscribe, minta tolong share dan juga thumbs up supaya paparan kisah seram malam minggu ini dapat diperluaskan dengan para penonton yang lainnya. InsyaAllah, sekiranya ada umur yang panjang, dia pemudahkan urusan oleh Allah SWT, maka kita akan bersiaran lagi dengan perkongsian kisah seram daripada pengirim yang selanjutnya di dalam Kisah Seram Alam Jin. Jangan lupa ya, kita sama-sama sentiasa doakan saudara Islam kita di Palestin. Kemenangan pasti akan memihak pada kita kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.